Hai, selamat petang, salam sejahtera, salam sukses jalan, moving forward, PPD Betong, dan selamat berjumpa. Selamat kita membuat interpretasi IKPSI 2022 dan semua 11 buah sekolah, iaitu terdiri daripada 300 lebih orang guru yang telah berjaya menjawab IKPSI pada tempoh hari. Dan untuk slot ini bersama dengan saya, Cikgu Linton Masing, Kaunselor Pendidikan Daerah PPD Betong, untuk kita sama-sama mengikuti interpretasi IKPSI 2022 di bawah hashtag 111 Program Kesejahteraan Psikologi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan untuk tahun 2022. Syabas dan tahniah kepada 11 buah sekolah yang telah terlibat ya. Okey, ini 11 buah sekolah yang terlibat dan kita dapat tengok pada sini ialah demografi dan juga analisis, iaitu ada jantina, agama, gerejawatan dan bangsa untuk ke-11 buah sekolah itu. Dan seterusnya analisis, untuk setiap konstruk akan saya perkenalkan ataupun kupas sebentar saja nanti. Dan untuk PPD Betong, kita melibatkan seramai PPD Betong mencatatkan keputusan 220 orang tinggi, 127 sederhana tinggi, 7 orang sederhana. Dan seperti mana SLU yang dilaksanakan pada tempoh yang lepas, sederhana, rakan-rakan yang pada tahap sederhana akan mengikuti 2 intervensi yang akan kita laksanakan nanti. Ya. Seterusnya, ini yang saya ambil daripada analisis tadi, iaitu 220 pada tahap tinggi, sederhana tinggi 127, dan sederhana seramai 7 orang. Dan kesemua kita yang telah berjaya menjawab pada tempoh hari adalah 354 orang. Dan kita berkenalan dulu apa itu Inventory Kesejahteraan Psikologi, iaitu IKPSI. Ya? Okay. Inventory Kesejahteraan Psikologi ialah ujian psikologi yang dibangunkan oleh BPSK untuk mengenal pasti tahap kesejahteraan psikologi seseorang individu. Dalam konteks ini, kita merujuk kepada semua warga pendidik di seluruh Malaysia dan berdasarkan pemetaan untuk negeri Sarawak dan juga PPD Betong, pada tahun ini kita hanya melibatkan 11 buah sekolah. Dan pada tahun mendatang, kita akan ada lagi sekolah-sekolah yang lain yang terlibat. Dan IKPSI ada 8 buah konstruk, iaitu emosi, pekerjaan, fizikal, perhubungan, intelektual, kesejahteraan spiritual, kesejahteraan identiti, kewangan dan juga keselarasan. Dan jumlah keseluruhan item seperti mana yang tuan-tuan jawab pada tempoh hari adalah 80 item. Dan kita tengok latar belakang IKPSI. Kita akan BPSK telah mengambil daripada beberapa modul, iaitu kesejahteraan Bill Hitler, model kesejahteraan Reeve, dan model kesejahteraan Myers dan Sweeney pada tahun 2005. Dan ketiga-tiga modul ini digabung jalinkan, disesuaikan dengan konteks kita di Malaysia, dan akhirnya terhasillah IKPSI yang terdiri daripada 8 konstruk setelah tuan-tuan dan puan-puan jawab pada tempoh hari, iaitu emosi, pekerjaan, fizikal, perhubungan, intelektual, spiritual, identiti dan keuangan. Dan keseluruhan ini kita garapkan dan hasillah IKPSI, dan akhirnya pada saringan pertama tempoh hari dan juga saringan yang kedua nanti untuk yang gagal pada tahap yang sederhana tinggi, kita dapat mengenal pasti tahap kesejahteraan psikologi semua rakan-rakan kita. Ya. Okey, seterusnya. Okey. Dia daripada 8 konstruk ini dia ada sub konstruk untuk setiap konstruk itu. Okey, ada sub dia. Okey, untuk emosi ada kepekaan emosi, ada kefahaman emosi, ada pengurusan emosi. Okey. Untuk pekerjaan pula dia ada autonomi,
dia ada kepuasan kerja, pengiktirafan kerja, keseimbangan kehidupan kerja. Di segi kewangan pula, kita ada dua, itu pengurusan kewangan dan literasi kewangan. Untuk fizikal, makanan dan nutrisi yang pertama, terusnya kita buat senaman, self hygiene, kebersihan diri, terusnya ubat bahan terlarang, alkohol dan merokok. Dan seterusnya spiritual. Okey, ada amalan dan etika. Untuk perhubungan, keluarga, rakan, komuniti. Okey, untuk identiti kita ada gender, budaya, penampilan diri. Dan untuk konstruk intelektual kita ada subkontrak membuat keputusan, rasional ataupun tidak rasional, kemahiran penyelesaian masalah, kreatif dan mencari pengetahuan. Dan kebolehpercayaan infanteri kesejahteraan psikologi memang terbukti boleh percaya melalui yang telah melalui ketekalan dan juga kestabilan setiap instrumen dan setiap atom itu dapat diukur, okey, dan berjaya mencapai tahap baik, iaitu antara 0.80 dan 0.89 iaitu baik, itu kita dapat 87 ya, 87. Okey, seterusnya dan setiap konstruk itu juga kita dapat data iaitu alpha Cronbach di sini, iaitu kesejahteraan emosi 0.85, kesejahteraan pekerjaan 0.80, kesejahteraan fizikal 0.83, kesejahteraan perhubungan 0.93, kesejahteraan intelektual 0.90, kesejahteraan spiritual 0.90, kesejahteraan identiti 0.86, kesejahteraan keuangan 0.90 di antara 0.80 hingga 0.90 itu pada tahap yang baik. Itu kebolehpercayaan setiap konstruk itu. Jadi tidak perlu dirisaukan lagi. IKPSI memang sesuai, memang tepat untuk mengenal pasti tahap kesejahteraan psikologi setiap diri kita selaku pendidik. Seterusnya, penerangan dan juga penskoran, pentafsiran setiap konstruk itu. Saya akan jelaskan satu persatu. Okay. Okey, dia terbagi kepada tahap dan juga peratusan dia. Okey, rendah 0 sehingga 20, sederhana rendah 21 hingga 40, sederhana 41 hingga 60%, sederhana tinggi 61 hingga 80%, tinggi 81 sehingga 100%. Okey. Dan kesejahteraan emosi iaitu konstruk yang pertama. Okey, merujuk kepada keupayaan seseorang untuk peka terhadap emosi dan memahami emosi dengan baik serta mampu menguruskan emosi diri sendiri dengan baik dan mengawal secara berkesan ya. Dan subkontrak dia itu ada kepekaan emosi, kefahaman emosi dan pengurusan emosi. Dan untuk kepekaan emosi, peka terhadap perasaan diri sendiri dan orang lain. Dia bukan saja peka dengan diri sendiri dia. Dia peka juga dengan perasaan orang lain di sekeliling dia. Sama ada kita bercakap ataupun tidak bercakap, melalui gesture, melalui memek muka dan sebagainya, melalui tindak tanduk seseorang dia dapat faham bahawa rakannya sedih, bahawa diri sendiri pun pada masa sama mungkin mengalami masalah. Dan kefahaman emosi, emotional understanding, keupayaan untuk memahami perasaan diri sendiri, perubahan emosi yang berlaku dan empati terhadap perasaan orang lain. Dan elemen empati ini penting untuk diri kita, setiap diri kita, sebab kita dapat mengetahui, memahami perasaan orang lain pada satu-satu ketika itu. Kita dapat menyelami perasaan orang lain. Sama ada rakan kita bahagia pada hari itu contohnya, sama ada rakan kita tu sedih, ataupun teruja, ataupun risau. Seterusnya pengurusan emosi, emotional management, iaitu sikap terbuka terhadap emosi yang positif dan negatif. Mungkin kita pada hari itu kita ada kesusahan yang tidak dapat kita handle. Mungkin rakan kita pada suatu hari itu, hari Selasa dia baik, tiba-tiba hari Jumaat tidak kurang baik. Mungkin dia moody. Kita dapat uruskan emosi diri sendiri dan orang lain dengan baik. Okey. Dia pentafsiran kesejahteraan emosi
Okey, terbahagi kepada beberapa peringkat ya. Rendah, sederhana tinggi dan juga tinggi seperti yang saya jelaskan tadi. Okey. Dan untuk tahap yang tinggi, keseluruhan di sini kita dapat tengok, okey, kita dapat berjaya untuk mengawal emosi diri sendiri dan juga peka terhadap perubahan yang berlaku terhadap perasaan orang lain dan kita berupaya mengendalikan situasi itu dengan baik. Okey, kalau kita tengok rendah pula, kita dapat tengok dekat sini di mana mempunyai kesedaran dan fahaman yang sangat rendah terhadap emosi sendiri dan orang lain dan juga sukar mengendalikan emosi itu. Dan untuk sederhana rendah, sederhana dan sederhana tinggi, kita dapat saksikan di sini. Kalau sederhana, dia berada pada tahap yang sederhana dalam menguruskan emosi diri sendiri dan orang lain. Okey. Okey. Untuk 59% sederhana, emosi 89% tinggi, 74% sederhana tinggi, 67% sederhana tinggi. Itu peringkat-peringkat yang pada slide yang awal tadi ya. Seterusnya, kesejahteraan pekerjaan merujuk kepada kepuasan yang diperolehi melalui pekerjaan, iaitu autonomi, kepuasan kerja, pengiktirafan dan keseimbangan kehidupan kerja. Dalam kehidupan keseharian kita bekerja, kita memerlukan satu semangat dan daya usaha dalam diri sendiri, iaitu autonomi kita. Dan seterusnya kita akan merasa puas dalam melaksanakan, dalam menyelesaikan setiap tugasan itu. Dan juga ada nilai-nilai orang menghargai kita, sijil, APC, ucapan terima kasih dan sebagainya. Dan seterusnya akhirnya akan mewujudkan satu keseimbangan kehidupan dalam kerjaya kita. Kita dapat tahu ataupun dapat tengok ada pengalaman rakan-rakan kita yang frust. Mungkin dari segi pekerjaan, grade ataupun kenaikan pangkat. Itu antara salah satu contoh elemen-elemen dalam kesejahteraan pekerjaan. Ya. Okey, autonomi, mempunyai ciri-ciri berdikari, bersedia dengan cabaran dan bebas untuk mengawal suatu keadaan di tempat kerja maupun di luar. Ya. Terusnya kepuasan kerja, satisfaction. Kepuasan atas daya usaha kita sendiri, kita puas hati, bangga terhadap di mana peringkat tahap kita sekarang. Seterusnya kita akan dapat pengiktirafan, okey, kepada penerimaan pengiktirafan, reconnection daripada pejabat kita terhadap kerja sendiri dan juga persekitaran organisasi itu sendiri. Dan seterusnya keseimbangan kehidupan kerja, work-life balance, keseimbangan kehidupan kerja berkait rapat kepada kemampuan individu menyeimbangkan keperluan kerja dan kehidupan peribadi. Dengan keluarga pun baik, dan di tempat kerja pun baik, harmoni kedua-duanya akhirnya membina satu kesejahteraan kepada seseorang individu itu. Okey. Seterusnya pentafsiran kesejahteraan pekerjaan. Okey. Untuk tinggi 81 hingga 100%. Orang itu sangat macam mana nak kata? Puas hati daripada usaha dia, apa yang dah dilaksanakan keseluruhan dengan organisasi, dengan rakan sekerja. Semua dia puas. Dia telah membina kekuatan datang daripada diri sendiri. Dia mampu. Dan akhirnya mendapat pengiktirafan. Dan juga mempunyai autonomi yang sangat baik dalam pekerjaan. Dia dapat selesaikan tugas itu dengan baik. Dan menyeimbangkan antara kehidupan diri sendiri, kehidupan peribadi dengan kerjaya dia. Kalau rendah, okey, kalau rendah sangat kurang mendapat kepuasan dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuatu arahan yang diberikan contohnya. Okey, dan kalau sederhana, okey, mempunyai autonomi dalam menjalankan tugas pada tahap yang sederhana sahaja. Dia kekal macam itu saja. Daripada mula bekerja sampai pencen macam tu saja. Okey. Contoh, sekadar contoh. Seterusnya, kesejahteraan fizikal. Kesejahteraan fizikal ni merujuk kepada aspek fizikal, merangkumi pemakanan kita, nutrisi yang kita ambil, keseimbangan dari segi aktiviti fizikal, senaman, penjagaan diri kita secara berkesan. Dan individu yang sejahtera fizikal tidak akan menyalahgunakan ubat-ubatan, bahan terlarang. Okey, apa yang tidak baik untuk diri sendiri, untuk dimakan, dimasukkan dalam badan.
dia tidak mengambil sama sekali. Ya. Dan contoh subconstruct di sini ialah makanan dan nutrisi, food and nutrition, itu pengambilan makanan yang seimbang, yang cukup untuk keperluan tubuh badan. Okay, senaman aktiviti ditambahkan dengan senaman aktiviti fizikal dan mengamalkan senaman yang baik. Saya mengaku di sini saya kurang mengamalkan aktiviti kesihatan fizikal sebab mungkin jogging pun sekali seminggu ataupun sekali sebulan. Contoh, okay, kebersihan diri, self hygiene. Okay, dalam pandemik sehingga ke endemik kita dinasihatkan untuk dititik beratkan dari segi penjagaan kesihatan. Ya. Dan penjagaan kebersihan anggota badan dan pakaian seorang bagi mengekalkan kesihatan dan mengelakkan berlaku penyebaran penyakit. Lebih-lebih sekarang adalah pada tempoh yang sangat sukar. Kita masih lagi berhadapan dengan COVID-19. Nah, seterusnya yang terakhir adalah ubatan ataupun bahan-bahan terlarang yang benda asing kita masukkan dalam badan secara merokok, vape ataupun pengambilan bahan terlarang dadah dan sebagainya. Okay. Seterusnya pentafsiran kesejahteraan fizikal. Okay. Kalau tinggi, kita mampu menggarapkan ke semua aspek itu tadi, makanan, jogging, aktiviti fizikal kita, apa yang kita amalkan, perubatan daripada luar badan kita masukkan dalam badan, semuanya adalah yang baik-baik belaka. Okay. Kalau kita rendah, kita merokok, kita minum arak, kita penjagaan fizikal pun kurang, kebersihan diri pun tidak dilaksanakan dengan baik, itu dah menambah tahap yang sangat-sangat rendah. Dan kalau sederhana, antara sederhana rendah dan sederhana tinggi itu, kalau sederhana, kesemua itu ada cuma dilaksanakan dalam keadaan sederhana, iaitu berdasarkan pada skor masing-masing. Ya. Dan seterusnya, kesejahteraan perhubungan. Okay, merujuk kepada kualiti hubungan dua hala antara individu, diri kita dengan orang lain dalam kalangan dan keluarga, rakan dan masyarakat. Okay, keluarga, rakan-rakan dan masyarakat. Okay. Okay, kalau keluarga, dengan siapa? Keluarga kecil kita di rumah, anak kita balik dari sekolah, isteri kita sama-sama bekerja, turun bekerja. Dan juga hanya malam berjumpa, contohnya. Kalau rakan-rakan, di kliks kita di tempat kerja, rakan-rakan di gym, rakan-rakan di masa sukan, hobi kita memancing dan sebagainya, sangat baik. Dan juga kalau kedua rakan dan keluarga ini baik, mencetuskan situasi masyarakat komuniti yang baik dan juga dapat dimanfaatkan dalam keharmonian masyarakat itu sendiri. Dan kalau kita terbaik dari segi ini, kita mampu untuk menjadi seorang yang menjaga dan memanfaatkan perhubungan dengan masyarakat. Okey. Seterusnya, kalau tinggi, kalau hubungan kita tinggi, ketika tiga elemen itu kita dapat garapkan dalam satu titik yang satu titik permulaan dalam membina sebuah negara yang baik. Sebab ketika tiga institusi itu baik, keluarga, rakan-rakan, komuniti dan masyarakat. Kalau rendah, seorang itu rendah dari segi kualiti dengan keluarga, dengan masyarakat dan keluarga, akan semestinya akan mencacatkan sesuatu keharmonian masyarakat itu. Contohnya, kurang memberi tumpuan dan membuat hubungan dengan ahli keluarga, rakan-rakan dan masyarakat. Dia menjadi kerasumbang contohnya. Orang itu kurang prihatin terhadap kebijakan orang lain. Apatah kebijakan diri sendiri. Dan kalau kita sederhana, antara sederhana rendah dan sederhana tinggi itu, kualiti hubungan antara dengan individu adalah memuaskan sahaja, adalah memuaskan. Kita tak kacau orang, orang pun tak kacau kita. Tapi seadanya kita dalam masyarakat, kita mungkin boleh memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada masyarakat itu. Seterusnya, kesejahteraan intelektual. Intelektual ini penting, tuan-tuan dan puan-puan. Merujuk kepada kebolehan individu dan berpikir secara rasional. Dalam konsep konseling itu sendiri, dalam konsep kehidupan kita sendiri, pemikiran yang rasional itu adalah sangat penting dalam urusan, dalam kita menguruskan satu isu ataupun pekerjaan harian kita. Sama ada di rumah, di pejabat, di tempat kita tinggal dan sebagainya. Tempat kita bertugas. Dan subkonstruk untuk kemahiran kesejahteraan intelektual adalah kemahiran penyelesaian masalah,
membuat keputusan rasional, kreatif dan mencari pengetahuan. Yang pertama, kemahiran penyelesaian masalah. Okey, kemahiran kognitif pemikiran kita, okey, untuk mencari penyelesaian masalah bagi mencapai sesuatu matlamat. Okey, kalau di sini ada isu yang perlu kita selesaikan, macam mana kita menggerakkan pemikiran kognitif kita untuk mencapai matlamat itu, untuk menyelesaikan isu itu. Kalau membuat keputusan rational decision making untuk keupayaan untuk menganalisis, ya, dan mempertimbangkan pilihan yang sesuai untuk membuat keputusan yang rasional. Okey. Ada orang berfikir rasional, ada individu tidak rasional, dan tidak rasional itu tercetusnya permasalahan-permasalahan yang bersangkut paut dan berkaitan. Kalau manusia itu kreatif, individu itu kreatif, dia mampu menjana idea-idea baru yang lain daripada orang lain dan unik, dan menggabung jalinkan idea dalam cara yang berbeza, dipersembahkan dalam cara yang berbeza pada satu-satu masa, ya. Dan seterusnya sentiasa haus, sentiasa mencari, sentiasa dahagakan ilmu, okey. Seeking knowledge, iaitu keinginan seseorang untuk mencari dan menambah ilmu secara berterusan dari semasa ke semasa, ya. Okey. Tinggi ke rendah. Okey, kalau kita tinggi, intelektual kita tinggi, kesejahteraan intelektual kita tinggi, kita dapat menjadi individu yang sangat rasional. Yang tinggi dari segi pemikiran dia, tahap cara dia menyelesaikan masalah dengan diri sendiri dan orang lain, dan seterusnya. Sangat kreatif, cara teknik, skill dia semua, okey, dan sentiasa dahagakan sesuatu ilmu yang baru, sentiasa mengikuti seminar, sentiasa mencari ilmu yang boleh menambah baikkan diri dia sendiri. Itu intelektual tinggi bagi setiap individu. Kalau rendah, kita akan sentiasa pada tahap yang ditakut, yang biasa sahaja, yang sentiasa tidak mahukan sesuatu perubahan dalam diri. Okay. Dalam menyelesaikan masalah pun kita bergantung dengan orang lain. Itu mungkin pada tahap rendah, 0 sampai 20. Okey. Yang sederhana, okey, kalau sederhana dalam banyak keadaan, kita agak kreatif lah, agak kreatif menyelesaikan masalah. Dan usaha anda untuk menambah ilmu pengetahuan adalah pada sangat baiklah. Cuma perlu up lagi ya untuk ke tahap sederhana tinggi dan tinggi. Okey, kita ada usaha di situ untuk mengupgradekan, untuk kita kemaskini ilmu yang ada pada diri kita dari semasa ke semasa. Contoh, Okey, kesejahteraan spiritual. Merujuk kepada amalan individu, percaya, berfikir dan bertindak berdasarkan nilai-nilai murni dan mengekalkan kemurnian dengan Tuhan. Di antara dua, iaitu etika kita dengan manusia di bawah ini, ataupun amalan kita dengan Tuhan yang Maha Esa di atas. Okay, mematuhi peraturan atau garis panduan, melaksanakan suatu amanah dan tanggungjawab, integriti kita, etika kita seharian dalam urusan sebagai seorang guru, contoh, sebagai seorang pendidik. Okey, etika kita bersama keluarga, etika kita sebagai suami, etika kita sebagai isteri, konsep kekeluargaan yang kita pegang, dari segi budaya kita sejak zaman berzaman. Kita tidak melibatkan diri kita dalam isu-isu yang mungkin melibatkan maruah kita, contoh. Dan seterusnya, kalau amalan kita, spiritual kita baik, amalan kita baik, praktis kita dengan Tuhan. Okey. Ibadah kita seharian dengan Tuhan. Okey, amalan konsep ketuhanan dan mengamalkan prinsip dan pegangan yang baik dalam menjalani kehidupan. Taat kita. Okey. Okey, amalan kita. Okey, ibadah kita dengan Maha Pencipta. Okey. Okey, kalau tinggi, anda dalam mengekalkan kemurnian dari segi amalan, perhubungan dengan Tuhan di sisi masyarakat adalah tinggi. Orang melihat kita sebagai orang yang baik dari segi perangai, sikap, tingkah laku. Itu pun dah memadai. Okey, apatah lagi ditambah lagi dengan amalan agama kita. Okey, kalau rendah, okey,
perhubungan dengan manusia, perhubungan dengan pencipta kita agak kurang. Dan mungkin juga kita adalah individu yang sangat kurang mempamerkan nilai-nilai murni. Dan kurang mempamerkan nilai-nilai murni merujuk kepada orang nampak kita adalah seorang yang dari segi perangai, sikap dan sebagainya, penampilan kita adalah tidak memberikan sesuatu yang baik dalam masyarakat itu. Contoh, kita membuat sesuatu yang memberikan impak negatif pada masyarakat. Contoh, kesejahteraan identiti ya. Kesejahteraan identiti menunjukkan penerimaan individu terhadap diri sendiri dari aspek Argentina, asal budaya, keadaan fizikal dan penampilan diri. Identiti kita. Identiti berdasarkan IKPSI ini ada terbagi kepada 3 subconstruct, iaitu penampilan diri, self appearance kita. Gahnya cara kita bukan berdasarkan kehandsoman kita, tetapi macam mana kita menerima keadaan fizikal dan penampilan diri, kita persembahkan dengan orang lain dengan keadaan yang baik di mata masyarakat ataupun dalam klik kita seharian, itu sudah memadai. Kita tak perlu handsome ataupun cantik sebab Tuhan dah ciptakan sedemikian. Tetapi kita dapat mempersembahkan diri kita, penampilan kita menyenangkan orang sekeliling. Dan seterusnya budaya. Perasaan kepunyaan, penerimaan dan bangga terhadap budaya asal kelahiran kita. Kalau sudah dilahirkan macam itu, dilahirkan sebagai seorang Islam, dilahirkan sebagai orang Kristian, dilahirkan sebagai seorang Hindu, ataupun kita lelaki, kita perempuan, ataupun kita berhidung mancung dan sebagainya, kita dapat menerima keadaan itu. Kalau gender, dari segi aspek jantina, tak perlu saya kupas lebih lanjut. Sama ada kita dapat terima diri kita sebagai lelaki atau perempuan, kita dapat saksikan dalam kehidupan masyarakat kita hari ini ataupun sebelum-belum inilah ya. Seterusnya, kalau kita dapat menerima identiti kita dengan tinggi dan skor yang tinggi, maksudnya individu sentiasa menerima diri sendiri dengan secara positif. Dari segi jantina, budaya, penampilan, persembahan kita dengan orang lain dan merasa bangga dengan keadaan itu. Kalau rendah, kita tidak dapat menerima dan sentiasa nak mengubah kejadian Tuhan yang ada dengan kita. Itu aspek orang yang tak boleh menerima identiti diri. Skor dia agak rendah lah. Dan kalau dia sederhana, kita bersedia dengan apa sahaja yang kita dapat persembahkan dengan orang lain. Kita sentiasa macam itulah. Kita tak nak ubah, kita tak nak kejadian Tuhan yang dia ada, kita dapat terima. Betul. Seterusnya, keuangan. Merujuk kepada kehidupan yang selesa dan stabil dari segi aspek keuangan, berasaskan literasi dan pengurusan keuangan yang berkesan. Setiap tahun kita di SPSK akan mengadakan aktiviti atau program yang berkaitan dengan literasi dan pengurusan keuangan yang melibatkan para cikgu-cikgu lah. Dan literasi adalah kesedaran pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk memahami keadaan keuangan diri, keluarga, dan membuat keputusan keuangan yang berkesan. Seterusnya, pengurusan keuangan, financial management, iaitu menguruskan sumber dan perbelanjaan keuangan dengan baik. Bulan ini bajet dia macam mana, bulan depan bajet dia macam mana, pembelian kita, bajet untuk keluarga, bajet untuk kereta, contohlah, bajet untuk dapur, kita dapat laksanakan dengan baik kalau kita mempunyai kesejahteraan keuangan yang baik. Dan saya percaya rakan-rakan, cikgu-cikgu di PPD Betong keseluruhannya, seorang yang berjaya menguruskan keuangan dengan baik. Dan untuk keputusan yang tinggi 81 hingga 100, mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam pengurusan keuangan. Terbaik dari segi pengurusan keuangan, malah dia mempunyai skill yang ada mempertingkatkan lebih daripada gaji dia sendiri. Mungkin dia dapat side income dan sebagainya. Kalau rendah, sangat memerlukan pengetahuan dan bimbingan, kemahiran dalam pengurusan keuangan. Kalau sederhana, sentiasa meningkat pengetahuan pengurusan keuangan dari semasa ke semasa lah, sehinggalah dia mencapai satu tahap ilmu yang membolehkan dia menguruskan keuangan dia dengan baik di semasa ke semasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
kita ada beberapa slide lagi. Oke, untuk keselarasan, skor di bawah nilai 40. Oke, kecenderungan menjawab item secara konsisten iaitu menunjukkan diri yang sebenar. Masa tuan-tuan dan puan-puan jawab 80 item itu, kalau skor di bawah 40 itu untuk keselarasan, itu adalah diri anda sendiri, iaitu real self. Dia tak berubah dalam pemikiran dia juga. Masa menjawab tu awak ambil masa yang lama. Tuan-tuan dan puan-puan ambil masa yang lama untuk menjawab. Okey. Seterusnya, kalau skor sama atau melebihi 40, okey, mempunyai kecenderungan menjawab item secara tidak konsisten, menunjukkan diri sendiri yang ideal self, iaitu tidak konsisten. Oh, ubah. Sekarang sekejap berubah, sekejap berubah. Oh, kalau saya jawab macam ini keputusan dia, itu tidak real lah. Itu ideal self. Itu berupaya untuk, sedaya upaya untuk mengubah apa yang telah kita jawab. Okay, contoh dekat sini, peratusan kesejahteraan psikologi 80%. Kalau dia menguncup, keselarasan dia 13 dekat atas ni, bucu atas ni, itu adalah real self. Okey. Ini adalah contoh-contoh. Okey. Di bawah 40 tadi ya. Okey. Okey. IKPSI dapat digunakan untuk mengenal pasti tahap kesejahteraan psikologi seorang individu, dan pelaksanaan intervensi melalui pembangunan, pencegahan dan pemulihan dapat membantu warga pendidik, warga KPM semua mencapai kesejahteraan psikologi yang optimum. Dan sahabat dan tahniah sekali lagi kepada 11 buah sekolah yang terlibat, dan kita telah laksanakan interpretasi untuk sesi kali ini, dan saya berharap melalui sesi ini rakan-rakan PPP, rakan-rakan guru di sekolah, 11 buah sekolah terlibat, dapat menyaksikan dan menghayati tafsiran ataupun interpretasi setiap item ataupun setiap konstruk dan subkonstruk IKPSI yang anda jawab dalam 80 item itu dengan berkesan dan baik. Dan saya mengharapkan untuk 7 rakan-rakan kita yang terlibat dalam intervensi nanti, kita akan maklumkan pada masa yang berdasarkan kepada arahan daripada pihak JPNS untuk kita laksanakan intervensi bersama anda. Dan lepas itu, kita akan menjawab untuk saringan yang kedua, dan saya mendoakan rakan-rakan untuk berjaya menjawab untuk saringan yang kedua dan melepasi tahap tinggi, ya, dan melepasi tahap sederhana tinggi lah, sehingga sederhana tinggi dan tinggi. Okey, dan untuk itu interpretasi IKPSI telah kita laksanakan pada slot ini, dan berharap dia sebagai rujukan dan juga dapat tuan-tuan dan puan-puan hayati. Okey, terima kasih dan selamat petang. Salam segulah sejalai. Moving forward PPD Betong. Okey. Salam terbaik daripada SPSK PPD Betong. Bye.